Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sallallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada hajah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat tentang beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling jahat. Ya, rahsia orang yang paling jahat, siapa dia? Saya baru sampai dari Taman Seri Bayu, Sungai Pelek di Sepang. Sampai pagi tadi pukul 4.30 pagi sampai. Ngantuk tak hilang lagi tuan. Ya, jauh benar Sungai Pelek ni. Ya. Sonok pergi Sungai Pelek bagus ya. Pergi jauh. Jadi daripada Sungai Pelek terus datang ke sini. Tak boleh tidur pula, tengok Ghana lawan bola pula. Kalah pula, menyesal tengok. Sepak penalti pun tak masuk. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Kita tengok pagi ini tentang beberapa sifat yang disebut oleh Nabi. Mungkin sifat itu ada pada diri kita. Dan kita menjadi orang yang paling buruk sekali. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. An Asma binti Umais al-Khas'amiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sal 'abdu 'abdun takhayyala wa ikhtala wa nasiyal kabiral muta'al bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa i'tada wa bi'sal jabbaral a'la wa nasiyal jabbaral a'la bi'sal 'abdu 'abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila bi'sal 'abdu 'abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal muntaha bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilud dunya bid-din bi'sal 'abdu 'abdun yakhtilud din bisyubha bi'sal 'abdu 'abdun tama'un yaquduhu bi'sal 'abdu 'abdun huwan yudhilluhu bi'sal 'abdu 'abdun raghabun yuzilluhu. Ada beberapa perkara yang Nabi sebut untuk menjadi ingatan kepada kita. Daripada Asma binti Umais al-Khasmiyah katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang membesarkan diri dan sombong. Manusia yang paling jahat kata Nabi, orang yang besar diri dan sombong. Malah dia sombong kepada Allah yang maha besar lagi yang maha tinggi. Itu manusia ya, nombor satu paling buruk. Bi'sal abdu, seburuk-buruk hamba ialah hamba yang takhayyala waqtala, dahlah sombong menyombongkan diri pula, sehinggalah wa nasiyal kabiral muta'ala, dia sombong dan dia lupa kepada Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha tinggi. Nombor satu manusia paling buruk ialah manusia sombong. Nombor satu. Nombor dua kata Nabi, bi'sal 'abdu 'abdun tajabbara wa'tada wa nasiyal jabbaral a'la. Yang kedua, manusia yang Nabi kata yang paling buruk ialah manusia yang keras kepala dan melampaui had. Tajabbara wa'tada, melampaui had, keras kepala dan melampaui had. Wa nasiyal jabbaral a'la, sehinggalah dia lupa bahawa Allah lah yang maha gagah, Allah lah yang maha tinggi,
Dia perasan dia yang paling kuat, dia yang paling hebat, keras kepala. Nombor 3 kata Nabi, bi'sal abdu abdun saha walaha. Yang nombor 3 kata Nabi, manusia yang paling jahat ialah manusia yang lalai, saha walaha, lalai dan lupa. Lalai dan lupa, sehinggalah kata Nabi, wa nasiyal maqabira wal bila, sehinggalah dia lupa tentang kubur dan kereputan, luluh, hancur luluh badannya di dalam kubur. Yang keempat, bi'sal abdu abdun ata wataw. Nombor 4, manusia yang paling jahat ialah manusia yang ata watawa wa nasiyal mubtada wal muntaha. Orang yang lupa kepadanya, orang yang meninggikan diri dan melupakan asal kejadian dia. Tinggi diri dan lupakan asal kejadiannya dan lupakan pengakhiran hidupnya. Yang kelima kata Nabi, bi'sal abdu abdun yakhtilud dunya biddin. Yang kelima, manusia yang paling jahat ialah manusia yang menipu daya dunia, yang mengambil dunia dengan jalan agama, menggunakan agama untuk mendapat kemewahan dunia. Bi'sal abdu abdun yakhtilud din bisyubha. Yang seterusnya kata Nabi, manusia yang paling jahat, manusia yang mengambil agama, yang menjual agama dengan jalan syubhah. Dan bi'sal abdu abdun tama'un yaquduhu. Manusia yang paling jahat kata Rasulullah ialah orang yang tamak di dalam memimpin, tamak di dalam berkuasa, tamak di dalam merebut jawatan. Bi'sal abdu abdun hawan yudhillu. Manusia yang paling jahat kata Nabi ialah yang mengikut hawa nafsu, yang menyesatkan. Bi'sal abdu abdun gharabun yuzilluhu. Dan sejahat-jahat hamba Allah ialah hamba yang melakukan maksiat, yang akhirnya menghinakan dirinya sendiri. Baik, dekat 10 sifat yang Nabi SAW memberitahu kepada kita, rahsia-rahsia tentang manusia yang paling jahat. Sebab manusia ni memberikan kepada kita jahat tu mengikut fahaman masing-masing. Sekarang kita ikut jahat yang sebenar-benarnya, yang mengikut hukum yang telah diletakkan oleh Nabi SAW. Siapa sebenarnya jahat? Baik, kita lihat satu persatu. Ketahuilah wahai saudaraku, jahat itu adalah sifat lawan kepada sifat baik. Dan jahat itu manusia banyak bersifat dengan sifat jahat, seperti mana juga baik, manusia banyak bersifat dengan sifat baik. Jahat dan jahat itu terbahagi kepada jahat besar dan jahat kecil. Sebagaimana baik, baik juga terbahagi kepada baik banyak dan baik sedikit. Maka baik dan jahat itu ada peringkat masing-masing. Ada peringkat yang rendah dan ada peringkat yang tinggi. Maka dalam hadis ini akan membicarakan kepada kita satu jahat, satu kedudukan jahat yang tinggi-tinggi kedudukan jahatnya, yang Nabi sebut bi'sal abdu, sejahat-jahat hamba. Jadi bukan maknanya ada lebih, ada kurang ataupun 10 ni saja jahat. Yang Nabi sebut ni ialah jahat yang paling besar sekali. Mungkin jahat yang lain tu mungkin ada kita buat, tapi yang ni yang Nabi sebut adalah jahat yang paling besar sekali. Baik, daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha katanya, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bi'sal abdu abdun takhayyala wahtala. Sejahat-jahat hamba Allah di atas muka bumi ialah manusia yang sombong dan menyombongkan diri sehingga dia lupa kepada Allah yang maha besar lagi yang maha tinggi. Sombong ada banyak perkataan, tetapi disebut di sini perkataan khayyalah, khail. Sebab tu jangan bubuh nama anak khail. Khail itu maknanya sombong. Okey, aduhai, Cik Uji,
bolehkah aku bertanya? Kan tu lagu tu. Bila kehail naik pelamin, ku ingin merasa nasib minyak kau juga. Lekas-lekaslah kahwin. Ya, nama hail tu tak elok. Okey. Satu nama hail membawa maksud kuda. Satu nama hail membawa maksud sombong. Jadi yang mana dah ada nama hail, tukar jadi hailam. Yang hail juga kalau nak nama hail kan, tak boleh nak pakai je, pulang tukar nama lain. Baik, jadi Nabi sebut manusia yang paling sombong, manusia yang paling jahat ialah manusia yang paling sombong, yang sombong dan menyombongkan diri kepada Allah sehinggalah dia lupa kepada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik, sombong terbahagi kepada berapa? Sombong terbahagi kepada 3. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sombong pada Allah Ta'ala? Meninggalkan segala perintah Allah dan membuat segala larangan Tuhan. Itu sombong nombor 1. Sombong nombor 1, bantah kepada Allah. Allah kata taat pada Allah, tak nak taat. Allah kata jangan buat, dia nak buat juga. Allah kata hendaklah semayang, dia tak nak semayang. Ini manusia paling jahat. Sejahat-jahat makhluk atas muka bumi. Sejahat makhluk atas muka bumi, orang tak semayang. Walaupun dia baik, Ramadan dia ambil 10 malam orang. Semayang tidak. Semayang tidak. Bila sebut nak bina masjid, dia tukang bagi kubah, wakaf kubah. Semayang tidak. Seburuk-buruk makhluk atas muka bumi. Habis tu Ustaz, suami saya caring sangat Ustaz. Bagi makan minum, bawa saya berjalan. Ya, bawa saya pergi Tesco, Giant. Caring sangat. Tapi tak semayang. Jahat. Tapi dia baik Ustaz. Raya-raya balik kampung Ustaz. Tak pernah balik kampung dia. Saya pusat pun balik kampung saya Ustaz. Hukum dia sejahat-jahat makhluk. Sebab sombong kepada Allah. Tak nak letakkan dahi ni di atas lantai untuk sujud pada Allah. Itulah nama dia sombong. Apa besar sangat kamu sampai kamu tak mau sujud pada Allah? Hina sangat rumah Allah sampai kamu tak nak pijak rumah Allah. Disko kamu pijak, pusat peranginan kamu pijak, kedai makan kamu pijak, restoran mamak kamu pijak, masjid rumah Allah kamu tak pijak. Itu maknanya sombong. Rumah Allah kamu tak pijak. Disneyland pergi, Bali pergi, Danau pergi, Mekah tak pergi. Apa hina sangat Mekah tu? Sampai kamu boleh pergi Disneyland, kamu tinggalkan Mekah. Itu namanya sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya yang Allah tu didahulukan, yang lain dikemudiankan. Jadi sekarang ni yang banyak benda yang dibuat, yang Allah punya dikemudiankan. Dia orang yang terang-terang melanggar perintah Allah adalah orang yang sombong. Yang kedua, sombong dengan Nabi. Sombong dengan Nabi mempertikaikan sunnah-sunnah, menghina sunnah-sunnah yang dibawa, yang ditinggal, yang disuruh Nabi supaya kita membuat dia. Banyak sangat pertikai. Sunnah Nabi dihentam. Ada dulu orang yang menghentam janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi tak cukur janggut tu sebab tak ada pisau jilat gitu dia. Ya, dia kata tak ada cukur sebab tak ada pisau. Dia penama Nabi, dia tidak cukup janggut kerana dia tidak ada jilat pada masa itu. Sebab itulah ada dia hina Nabi apa nama tuan-tuan yang mana pergi ke Mesir, pergi melawat piramid. Lepas melawat piramid, lawat Muzium Iskandariah. Lepas tuan-tuan lawat Muzium Kairah tu, masuk dalam dia, tuan-tuan tengok khazanah-khazanah Fir'aun. Tuan-tuan akan nampak pisau-pisau. Daripada sebesar-besar pisau sampai sekecil-kecil pisau. Zaman Fir'aun sudah ada pisau cukur. Kalau zaman Fir'aun ada pisau cukur, takkan zaman Nabi tak ada pisau cukur. Dia tengok piramid, tengok pisau tu, kecil-kecil. Nak torek, macam-macam bentuk pisau Fir'aun buat. Macam-macam yang bentuk macam kumbang, ia jadi sesengat macam kumbang, semuanya tu. Takkan zaman Rasulullah tidak ada pisau cukur.
Jangan menghina Nabi SAW. Orang yang sombong dengan Nabi ni tuan-tuan, sampai tak mau sebut Nabi itu Nabi. Dia panggil Nabi ni Muhammad. Orang sebut Nabi Muhammad, dia sebut Muhammad. Bila bercakap tentang Isra' dan Mi'raj, dia sebut Muhammad adalah insan terpilih, diangkat ke langit untuk menghadap Allah. Inilah keistimewaan Muhammad. Dia ingat Muhammad ni pok menakal dia. Duk Muhammad. Dia kena sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, termasuk orang yang jahat ialah orang yang bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dijawab je sallallahu alaihi wasallam. Jahatlah tu, sombong dengan Nabi, bantah dengan Nabi. Dia boleh kata pada Nabi bukan pergi sekolah. Saya ni pergi sekolah. Kalau nak kira pandai saya dengan Nabi, pandai saya lagi. Dia sombong. Dia tak tahu dia pergi sekolah tu cikgu mengajar dia. Tapi Nabi Muhammad, Jibril mengajar dia. Allamahu syadidul quwa. Yang mengajar Nabi ialah makhluk yang paling kuat. Nama dia Jibril alaihissalam. Melalui Jibril Allah Ta'ala mengajar Nabi Muhammad. Kita cakap cikgu sekolah tak mana sangat ilmu dia. Pensyarah universiti tak mana sangat ilmu dia. Yang Nabi Muhammad tu Allah ajar dia. Jadi jangan kita rasa anak kita ni pandai dapat PhD, boleh nak mempertikaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat tu mesti ada sebab. Kenapa Nabi suruh cukur rambut anak pada hari ke-7 kelahiran? Kenapa disuruh kita ni bersunat pada 7 hari kelahiran? Mesti ada sebab. Ingat saja kan Nabi kata, hari yang ke-7 bubuh nama anak. Hari yang ke-7 cukur rambut anak. Kita yang ubah benda-benda ini. Nabi suruh cukur rambut anak, ambil rambut anak tu, timbang berapa gram. Katalah dapat 2 gram rambut anak. 2 gram tu pula pergilah emas sedekah, mengikut harga emas sedekah pada orang miskin. Kita pula pergi bubuhkan rambut tadi, bubuh dalam tempurung, bubuh dalam air kelapa. Ikut cantik-cantik hias kelapa. Orang buang rambut, buah dalam air kelapa. Buang rambut, buah dalam air kelapa. Nak timbang tak rambut tu? Kalau dah buah dalam kelapa, tak timbang. Nak timbang, nak ompus, berat. Rugi lah Ustaz. Ada kira tu. Jadi lepas ni yang mana nak timbang-timbang, tak payahlah duk ngikut dengan air kelapa tu. Bubuh dalam mangkuk ke apa yang kering sudah. Ini tidak. Usaha je bubuh dalam air kelapa. Daripada mana datang tak tahu. Air kelapa di tuan-tuan buat minum sudah. Tak payahlah tuan-tuan nak sebut tentang apa nama nak bawa tu. Yang ketiga, kenapa yang disuruh bersunat pada hari ke-7? Rupa-rupanya pada hari ke-7 orang ni tak ada darah, tak sakit. Budak kalau bersunat pada hari ke-7 tak sakit budak tu. Tu hikmah dia. Bila dikaji, rupa-rupanya ada sebab. Jadi jangan kita kata bahawa apa yang Nabi buat, apa yang Rasulullah suruh buat itu saja-saja Rasulullah buat. Mesti ada hikmah, mesti ada sebab yang tertentu yang Nabi suruh buat. Maka rahsia-rahsia itulah yang perlu kita cari. Rahsia-rahsia itulah yang perlu kita selidik. Kalau tak mau nak selidik cari, maka tak perlu selidik cari, buat saja apa yang Nabi suruh buat saja. Mesti ada hikmah dia. Jangan sombong dengan Nabi SAW. Yang ketiga, sombong sesama makhluk. Sombong yang ketiga, sombong dengan sesama makhluk. Sebab apa sombong? Saya orang kaya, sebab itu saya sombong. Saya orang cantik, sebab itu saya sombong. Saya ada pangkat besar, sebab itu saya sombong. Saya badan besar, sebab itu saya sombong. Saya keturunan baik-baik, sebab itu saya sombong. Saya mempunyai jawatan yang besar, sebab itu saya sombong. Ini dia punca-punca sombong. Saya ada ilmu, sebab itu saya sombong. Orang lain semua bodoh belakang. Ini punca jadi sombong lah. Yang ni yang Nabi kata, apa sebab kamu nak sombong? Sebab saya lawa. Lawa kamu tu pun Allah bagi, bukan kamu sendiri buat. Nak bangga apa dengan lawa? Allah yang bagi kamu. Lawanya kita ni pasal ada kulit. Cuba tuan-tuan tak ada kulit, lawa.
Datang mari mengaji, kulit muka tak ada, kulit apa pun tak ada. Daging je. Ataupun daging tak ada, tulang je datang. Lari orang tuan-tuan. Kita ni cantik, Allah yang buat. Dan cantik kita tak lama. Sebab itu Allah Ta'ala kata, cantik ini, semua orang cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Cantiklah itu. Semua orang cantik dan sesuai dia. Dan Allah Ta'ala sebut kepada kita kesempurnaan kecantikan makhluk. Allah bagi kepada kita 2 tangan. Cantiklah 2 tangan. Bayangkan kalau 6 tangan, macam mana nak buat kereta? Macam mana nak buat kereta? Macam mana nak masak nasi? 6 tangan, 3 belah kiri, 3 belah kanan. Nak tidur pun payah. Banyak tangan. Subhanallah. Nak pakai telekung pun payah. Nak angkat takbir 6 sekali. Allah bagi 2 tangan cukup cantik. Dua-dua elok je. Kaki dua-dua elok je. Sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala buat. Nabi pula cakap, manusia yang paling cantik bukan rupa, manusia yang paling cantik ialah husnul khuluq, perangai yang baik. Cantik je Nabi buat. Makhluk manusia ni semuanya sempurna. Tetapi yang paling cantik siapa? Yang paling baik akhlak dia. Nabi tak sebut yang paling baik yang mancung hidung, yang mata biru. Tak, Nabi tak sebut. Yang tinggi 6 kaki. Tak. Nabi kata yang paling bagus ialah yang baik perangai. Yang paling bagus ialah yang paling bertakwa. Allah tak tengok cantik, Allah tak tengok lawa, Allah tak tengok macam mana putih ke hitam ke, sawo matang ke, ceklat ke. Allah tak tengok. Ya Allah tengok 2. Satu takwa dan satu lagi perangai yang baik. Inilah insan yang baik, yang cantik. Kalau kita ada perangai yang cantik, kalau kita ada perangai yang bagus, ditambah pula dengan sifat takwa, kita adalah yang paling cantik sekali. Adilnya Islam letak. Kita nak sombong cantik, nak buat apa tuan-tuan? Setengahnya, setengah. Manusia ni sombong bukan sebab dia cantik. Dia sombong sebab anak dia cantik. Nah itu masalah. Hampa kalau tak ada 20,000 jangan duk main. Belagak. Eleh. Tuan-tuan, cantik-cantik pun kentut busuk juga. Apa-apa lawa. Kalau kentutnya wangi tak apa, mahal juga. Ini busuk juga. Okey, cuba tuan-tuan tengok orang cantik-cantik. Lah jadi apa? Kita semua jadi tua nanti kalau umur panjang. Dah tua ada macam-macam nanti. Melenduk sana, kedut sini. Bila sampai tahap tua, kita sendiri tengok diri kita pun takut. Bukan orang takut tengok kita, kita tengok kita pun takut. Ini masalah dia pun nak bangga tak lama tuan. Orang lelaki cantik, tunggu lepas kahwin boroi dah. Nampak tak cantik je. Tuan-tuan tengok Saira Banu tu sikit punya lawa kah? Dulu. Lah. Tengok 1952 filem Jenggeli. Ya dia duk main anak kambing tu. Cha-cha-cha Mary Chalija Sarapana ta duk main anak kambing. Dulu duk cinta dengan Syami Kapoor. Yahoo tu. Sekarang jadi apa? Kita tengok pun susah hati dah. Dia tuan-tuan jangan duk bangga dengan cantik. Kalau bangga dengan pangkat, Allah, pangkat sementara ada kuasa. Sekarang dah pencin, siapa lagi nak hormat? Tak? Dulu kita ada kuasa, hebat. Sekarang dah tak ada kuasa. Bila-bila masa boleh jatuh. Nabi Sulaiman lagi banyak kuasa. Dia tak sombong pun. Nabi Sulaiman lagi kaya, tak sombong pun. Kalau kita sombong, kita jadi Qarun. Kalau kita sombong bila dengan kuasa, kita jadi Qarun, jadi Namrud, jadi Firaun. Allah hantarkan nyamuk seekor aja masuk dalam telinga, berlega-lega dalam telinga. Sombong pada Allah, Allah hantar nyamuk aja. Masuk dalam telinga, pusing-pusing dalam kepala. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau semut masuk dalam telinga, duduk dalam otak. Tak mau keluar, ketuk kepala. Ui, ketuk kepala kat dinding, berguling-guling, sakit. Zaman tu bukan ada reset. Kalau ada reset senang sembuh. Padat muka kamu. Bukan zakat nyamuk tu pening, dia pun pening. Tapi
Tapi Allah Ta'ala dia bagikan nyamuk seekor aja meruntuhkan satu keegoan, keangkuhan manusia. Tuan-tuan, kalau kita ni sombong kepada Allah, Allah bukan nak besar-besarkan kita. Allah hinakan kita dengan benda kecil. Allah bagi kita cantik, kita sombong. Akhirnya Allah bagi gila. Habislah kita. Cantik pun tak guna lah, gila. Lawa pun tak guna, duduk pakai kain sengit sebelah, baju tak pakai, dia bawa beg plastik, bawa kain berjalan, kasut tak pakai, mandi tidak. Dulu ratu, sekarang apa? Rata. Dengan gila saja Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan bangga sebab rumah tuan-tuan besar, banglo, ada lift lagi. Ada lift atas kolam renang. Kayanya, subhanallah, rumah macam istana. Tiba-tiba pembantu rumah Indonesia bagi tahu, Mas, petang tadi ada ular masuk dalam bilik tidur Mas. Iya ke? Iya. Besar, hitam. Besar banget. Tuan-tuan panggil bomba datang, suruh cari ular. Tak jumpa-jumpa. Malam tu tuan-tuan nak tidur di mana? Nak tidur di masjid ke, hotel ke, kat rumah tu kan? Hanya dengan seekor ular datang ke dalam rumah dan tak jumpa, tuan-tuan tak akan tidur lagi dah. Tidur sebelah dia malam kan, tak pasal je. Itulah Allah hinakan kita. Allah bagi retak belakang rumah, bagi turun sikit bukit dia. Tuan-tuan tidur malam tak seronok dah, walaupun tilamnya empuk. Tetapi petang tadi tuan-tuan tengok tanah turun, hujan pula malam ni. Lagi tidak. Itulah dia yang Allah Ta'ala sebut. Apa nak sombong? Oh, saya sombong sebab saya ada ilmu. Jatuh bilik air, mereng 4 hari. Jatuh terlentang, terpijak sabun, licin, bang, meletup kepala, hop. Tak sedar. Bawa ke hospital. Tak boleh cakap, tak boleh apa sampai sekarang. Tak sedar, ingatan hilang. Lost memory. Hilang. Isteri buat, abang kenal tak saya? Tak kenal. Abang kenal tak? Pelajar-pelajar datang, Ustaz, kenal tak saya? Tak kenal. Subhanallah. Lupa. Baca Fatihah pun tak erti tak. Mari anak murid dia yang anak darah, kenal tak Ustaz? Kenal. Hak tu dia kenal pula. Hak tua-tua mari dia tak kenal. Dia nak mengajar apa dah? Ilmu dia hilang dengan sekelip mata, dengan sebab jatuh bilik air je. Jadi tuan-tuan, tak payahlah kita nak sombong. Apa yang Allah Ta'ala bagi ni adalah pinjaman kepada Allah. Kadang-kadang manusia sombong ni sampai berjalan pun nampak sombong dia. Sedangkan Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kamu berjalan dengan sombong atas muka bumi ni. Sesungguhnya kamu tak boleh, kaki kamu tu tak boleh melubangkan tanah, dan kamu tak boleh sampai ke puncak gunung dengan muncung kamu tu. Kaki kamu tak boleh melubangkan tanah, dan kamu tak akan sampai ke puncak gunung dengan tangan kamu, dengan muncung kamu. Sampai kamu nak berjalan dengan sombong, cakap bila berjalan tak nak tengok orang, bagi salam tak nak jawab, salam masam, sombong dengan kekayaan dia. Jadi tuan-tuan ingat, sombong ini hanyalah hak Allah. Sebab apa hak Allah tu sombong? Hak Allah tu sombong sebab apa? Sebab dua sebab. Kenapa Allah tu berhak sombong? Sebab dua sebab. Yang pertama, sebab sifat istighna. Allah bersifat dengan sifat istighna. Apa makna istighna? Allah maha kaya. Allah tidak memerlukan apa-apa benda pun daripada makhluk. Sebab itu Allah sombong. Dan Allah layak sombong. Sebab Allah maha kaya, Allah tidak perlukan apa-apa pun daripada kita. Sifat tidak memerlukan apa-apa itu dipanggil sebagai istighna. Kita nak sombong apa? Semua kita berhajat pada orang. Kita jadi menteri, kita berharap pada rakyat. Kalau rakyat tak ada, nak jadi menteri apa? Kita jadi raja, jangan sombong. Tak ada rakyat, kita nak jadi raja apa?
Duduk bawah cukup, bawah pokok 4 orang raja. Menteri duduk kipas. Rakyat tak ada. Datang Laksamana Doremi. Sudah jadi apa ni? Menungnya raja. Nak panggil apa lagi dah? Menteri-menteri semua pakai topi bomba semua. Kenapa pakai topi bomba ni? P. Ramlee tanya. Panjang kisahnya. Dulu negara Pasir Berdengung ini negeri yang aman makmur. Tetapi ada menteri, nama ada Menteri Pasola. Habis menjadi padang jarak, padang terkukur. Hebat lagi ke tuan-tuan? Tak hebat lah. Kita hebat sebab rakyat dia ramai. Kalau rakyat tak ada, apa nak hebat? Kita memerlukan orang. Saya nak sombong apa? Saya ustaz. Kalau tak ada orang yang mengaji, siapa nak jadi ustaz apa? Mikrofon ada, meja ada, air mineral sama ada. Orang tak ada. Kita hendaklah jangan sombong. Seorang pun tak ada. Orang mengendak dekat tingkap tu. Dah gila orang tu ni. Cakap seorang-seorang. Saya memerlukan tuan-tuan untuk saya bercakap. Kalau saya tak cakap, kalau saya bercakap, orang tak mengaji, hebat di mana ni? Kita memerlukan, tuan-tuan memerlukan saya memerlukan tuan-tuan. Saya tak dikira normal kalau saya bercakap seorang-seorang. Khutbah seorang-seorang, ceramah seorang-seorang. Begitu juga tuan-tuan tak dikira normal kalau duduk ramai-ramai, ustaz tak ada. Hangguk kepala. Iyalah, semuanya hangguk. Orang mengendak kot tingkap juga. Udah gila dia mana ni. Ngaji dengan siapa? Ustaz tak ada. Tapi semua pakai hangguk. Iyalah, kata dia. Ada orang yang mengaji, dia suka macam tu tuan-tuan. Selalunya orang perempuan. Bila kita ceramah tu dia suka. Iyalah, kata dia. Macam ustaz tu dengar. Duduk belakang balik langsung. Yelah. Jadi apa yang sebab kita nak sombong? Kita sentiasa mengharap pada Allah. Bangun pagi tadi ni pun Allah yang kejutkan kita. Allah yang bangunkan kita. Mana kita boleh set saya sekarang ustaz, saya tak perlukan siapa sujud. Saya ada jam ustaz, saya buat jam loceng je ustaz. Tidak. Ni kita nak sambut Ramadan lagi berapa hari lagi dah. Allah yang memanjangkan umur kita untuk sampai Ramadan. Tuan-tuan ingat kita boleh sampaikan diri kita sendiri untuk Ramadan? Tidak ada. Maka tidak perlu sombong. Sebab Allah Maha Kaya, istighna. Yang kedua, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat istiqar. Apa makna istiqar? Istiqar maknanya ialah semua makhluk berhajat pada Allah. Allah tak berhajat pada makhluk, sebaliknya semua makhluk berhajat pada Allah. Maka dengan sebab itulah Allah berhak sombong. Semua benda berhajat pada dia, dan dia pula tak berhajat pada kita. Kita sekarang semua berhajat pada Allah. Sedetik mata kita ni berkelip pun berhajat pada Allah. Jantung kita berdenyut ini pun berhajat pada Allah. Patah perkataan yang keluar daripada mulut berhajat daripada Allah. Apa benda yang kita nak sombong? Selepas ni tuan-tuan jangan duk sombong lah. Jangan duk belagak lah. Allah Ta'ala kata innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang sombong dan bermegah-megah. Jadi jangan sombong. Senyum saja. Baik dengan orang. Jangan duk perasan kita ni hebat sana, hebat sini. Kadang-kadang kita pakai tie pun kita rasa hebat lah. Nak pakai tie kita rasa hebat. Padahal pakai tie pukul 1 tengah hari tak apa cerdik. Tengah-tengah panas pakai tie. Orang pun nak tergelak. Apa? Pukul 12 tengah hari, matahari panas loh, pakai kot berpuluh bersibuk. Kontrol handsome. Apa sangat tuan? Tak ada, tak payah nak sombong-sombong. Kadang-kadang kita sombong dengan keturunan. Saya dia keturunan Raja Bersiung. Oh. Bangga je. Raja Bersiung adalah filem terakhir keluaran Shaw Brothers. Sebelum ditutup. Ya, Shaw Brothers ditutup 1967. Filem terakhirnya Raja Bersiung dan Go 67. Selepas itu tak ada filem dah. Itu sekadar euforia ya. Dia bangga dengan keturunan dia. Baik, ustaz, kalau kita jumpa orang sombong, bagaimana kita nak buat? Maka dengan orang yang sombong, boleh kita sombong balik. Hukum dia sunat sombong balik. Dia sombong,
Maka boleh kita rendahkan sombong dia dengan sombong balik pada dia. Anak aku alhamdulillah lah dapat 9A. Tu tak sangka lah tu, cikgu pun tak kata dia dapat 9A tu, dapat 9A, cikgu tu diam. Pasal nama dia tak ada pun dalam senarai budak dapat 9A dulu kan. Cikgu tak suspek pun. Oh, anak hang jahat ke suspek tu? Taklah, cikgu tak agak pun. Bukan suspek. Lain. Suspek tu lain. Tu dapat tu cikgu diam. Baru dia tahu. Jadi tuan-tuan, orang macam ni kena sombong. Anak dapat apa A? 9A. Oh, anak aku dapat 18. Tuan-tuan potong dia. Potong dia. Dia tanya balik, ada ke PMR 18A? Ada. Ni sekolah international school. Maka dia diamlah. Ni dekat nak puasa nanti menyembang, sambil buka puasa, buka moral tu, makan-makan dia duduk menyembang. Anak aku nombor 2 tu buat gila pula dah. Beli kereta besar. Kira jalan kecil nak tak tahu muat tak muat jalan kereta besar. Aku duk kata kat dia tak usah duk belilah, beli kereta kecil sudah. Dah dia tak kira dia. Pak beli apa? Alphard apa nama tau? Tak tahu lah budak tu. Sombong Alphard pun bising. Tuan-tuan potong cakap dia. Alhamdulillah lah anak ada rezeki. Semarin anak aku nombor 3 telefon dia kata dia beli helikopter pula. Jadi tang mana nak landing? Tak tahu tu duk fikir lu nak jumpa guru besar sekolah lah. Kau nak landing kat padang sekolah. Dia tak sebut dah Alphard ke apa dia tak sebut dah. Maka orang yang sombong macam ni, tuan-tuan boleh sombong balik. Supaya dia tak cerita dah kesombongan dia. Kadang-kadang dia tambah-tambah cerita ni nak bagi hebat. Semalam aku masuk lautan, ya Allah. Aku jumpa ular besar. Tegak lagu tu. Berdiri sama kepala dengan aku. Itu hang buat apa? Aku baca-baca kumbui dia lari. Besar gila. Dia cerita yang tu. Lemuh kita dengar apa. Letih kita dengar. Tuan-tuan potong cakap dia. Bulan lepas aku jumpa ular tengah jalan. Tak tahu kepala tak mana, kaki tak mana. Ekor tak mana tak tahu. Besar sungguh. Dia duduk melintas jalan tu, hang kira lah dekat 10 minit aku tunggu. Baru habis dia berjalan. Punya besar tak tahulah. Ya ke? Ya lah. Kepala tak tahu belah mana, ekor tak tahu belah mana. Besar, tunggu macam lama tunggu kereta api. Macam tunggu kereta api lintas jalan. Orang macam ni kena ajar dengan kesombongan. Barulah dia rendah balik. Kalau tuan-tuan duk anak ayalah, anak hang kaya tu yang beli kereta besar tu, dia pun bagus. Lagi dia merak. Tu bila dia bagi kat aku sebulan nak kata tak usah bagi, pun tak cukup. Tak bagi lagu tu. Geram tuan-tuan. Orang macam ni tuan-tuan potong cakap dia. Kita hendaklah menjadi tawaduk. Lawan kepada sombong namanya tawaduk. Berjalan meninggikan diri, lawannya ialah warok. Warok maknanya mengelakkan diri daripada buat jahat. Tawaduk maknanya rendah diri. Orang Melayu faham warok ni ialah jalan tunduk. Naik motor pun tengok meter dia. Dia bukan tengok depan, tengok meter dia. Pak siapa? Warok dan tawaduk. Hai, bengong tu. Sedar-sedar lori depan dia. Jangan kita faham warok ni berjalan tunduk ke bawah. Tak ada nengok-nengok. Straight je. Dia tak tahu depan tu cermin. Tegang. Kenapa tak tengok depan? Warok. Tu tak sihat. Warok maknanya tak buat dan tak mengekalkan dosa. Tawaduk maknanya merendahkan diri. Cantik kereta, Allah, kereta bank 3 bulan tak bayar, dia ambil lah. Besar rumah, menyesal buat rumah besar-besar. Bukan naik pun tingkat atas, burung aja berak. Itu nama tawaduk. Cantik anak kamu tu, cantiklah pakai bedak. Cuba tak pakai bedak. Potong cakap. Baguslah kamu dapat jawatan. Bagus kata kamu. Besok aku kena soal di hari kiamat dengan jawatan ni, kamu tahu? Nampak? Baguslah kamu ni ilmu tinggi, mengaji bagus. Apa sangat ilmu saya pakcik? Ilmu saya ni pun orang bagi. Orang ajar. Kalau saya tak ada apa pakcik. Cuba pun. Sedap suara kamu. Allah pinjaman Tuhan.
Bila-bila masa Allah boleh hilangkan suara pakcik. Itulah cara nak bagi hilangkan sombong dalam diri kita. Keturunan kamu bagus, keturunan saya je bagus, saya belum tentu bagus. Cuba cakap macam itu. Sedap suara kamu, itu baru sikit. Itu baru pitching sikit tu. Kalau pitching lepas lagi sedap pakcik. Subhanallah. Tu yang jadi sombong tu. Ilmu kamu banyak, bagus. Ini baru sikit. Saya tak habis tunjuk lagi, banyak lagi ilmu saya. Ini jadi sombong. Besar rumah kamu, cadang nak besarkan lagi, tapi tengoklah ada reda-reda sikit cadang nak buat. Yang itulah yang tak mahu tuan-tuan. Bila orang puji tuan-tuan, tuan-tuan potong siap-siap. Cantik kereta kamu, alah kereta bank. Kat duit saya, hutang bank. Cuba cakap macam itu. Ini tidak, cantik kereta kamu aja. Gelak, macam Haji Bakhil pula. Tak ada gelak aja. Sejak 2-3 hari ni Manisa tengok ayah ni lain macam saja. Kereta baru, pakai seluar pendek lagi. Kita pakai seluar pendek kan kita nak pergi piknik. Tanda tak ingat cerita tak? Ayah beli kereta baru supaya kau senang pergi kerja. Nanti kalau orang tanya, kau anak siapa? Bukankah anak Haji Bakhil? Sombong tuan-tuan. Jangan ambil budaya tu. Budaya nak sombong saja-saja. Baik, itu seburuk-buruk manusia. Nombor 2, seburuk-buruk manusia. Bi'sal abdu tabjabbara waqtada wa nasiyal jabbaral a'la. Sejahat-jahat manusia ialah manusia tajabbar. Tajabbar maknanya membesarkan diri dan melampaui had, sehinggalah dia lupa kepada Allah yang maha gagah lagi yang maha tinggi. Nombor 1 manusia yang paling jahat, orang sombong. Sekarang besar diri pula. Apa beza di antara sombong dengan membesarkan diri? Membesarkan diri ialah jabbar. Kalau hampa berani silakan. Tu dia. Aku cabar kamu. Itu sebesar diri tu. Kalau tak ada saya, tak siap benda ni. Itu nama dia tajabbar. Kalau aku yang tak buat benda ni, tak jadi benda ni, tajabbar. Tajabbar ini boleh berlaku pada semua orang. Macam mana tadi, sombong. Sombong boleh berlaku pada semua orang. Tajabbar juga boleh berlaku kepada semua orang. Orang kecil boleh berlaku, orang miskin boleh buat tajabbar, orang susah pun boleh jadi tajabbar. Tajabbar ini ialah orang yang perangai jahat, iaitu orang yang nak menunjukkan kepada orang lain, dia nak menunjukkan kepada orang lain, dia ni orang berani. Dia orang yang keras kepala. Dia orang yang mengatakan bahawa dia orang penting dalam masyarakat. Kalau tak ada dia tak jadi apa. Kalau tak ada dia tak boleh buat apa masyarakat. Dia saja yang boleh buat satu-satu benda. Orang ini dipanggil sebagai tajabbar. Baik, nombor 3, manusia yang paling buruk ialah bi'sal abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila. Manusia yang lupa, manusia yang lalai, sehinggalah dia lupa tentang kubur, dan dia lupa yang dia akan dihancur luluhkan badannya menjadi tanah. Ni dia. Manusia yang lupa tentang kuburnya. Berkali-kali saya cakap pada tuan-tuan, janganlah bergaduh dengan orang lepas ni kita mati. Apa sebab nak bergaduh? Lepas ni kita mati. Saya punya kegemaran saya suka tengok cerita lama-lama. Semalam orang Sungai Pelek tanya kat saya, Ustaz, cakap benar-benar Ustaz. Ustaz umur berapa? Cakap betul-betul Ustaz umur berapa? Ada seorang hamba Allah kata, saya dah kira umur Ustaz. Umur Ustaz dekat 80. Betul dah tu. Sebab saya kata tahun 62, filem Ibu Mertuaku 1962. Masa tu saya umur 20 lebih. Dia kira 2010 tolak 62, 40 berapa tu, kira pula dengan 20, dekat 70 hari dah. Tuan-tuan, saya suka dengar lagu-lagu lama ni. Bukan saya nak tengok orang yang pernah hidup sekarang dah mati dah.
nak jadi insaf pada diri kita tu. Dulu hidup tengok Ahmad Mahmud dengan Sa'diah duk menyanyi dalam cerita Isi Neraka 1960. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, kan tu Isi Neraka. Saya suka tengok lagu tu. Saya suka tengok lagu Chan Mali Chan, Isi Neraka. Chan Mali Chan, hoi Chan Mali Chan, katipa payung, apa guna menjadi orang kaya kalau hati tidak riang dan gira? Lebih baik jadi macam kita, merompak, merayau, menyeksa. Astagfirullahalazim. Itu penyamun cerita Isi Neraka. Memanglah lebih baik jadi macam kita, merompak, menyeksa, merayau. Memanglah. Saya tengok dalam filem tu semualah mati lah. Saleh Kamil mati, Ahmad Si baru mati, Sing tu pun mati. Saya dah fikir macam itu. Saya kata saya pun ada CD, beratus-ratus CD. Nanti orang pasang CD saya, ni lah Ustaz Kazim dah mati. Saya bayangkan begitu. Saya takut tuan-tuan, sebab tu saya suka tengok. Kalau saya jadi Haji Sattar, lagi saya takut. Tinggal aku seorang lagi dah. Lagi takut. Sudih pun dah sakit teruk dah ni. Sebenarnya nak bagi peringatan. Tuan-tuan, buka. Saya kalau cari, buka album, cari gambar lama-lama lagi, saya suka tengok. Ini pernah hidup, ini pernah hidup, ini pernah hidup. Sekarang di mana? Sekarang di tanah. Tu yang saya suka lagu Wali Band. Wali Band tu. Ingat mati, ingat sakit, ingat waktu kau sulit, ingat sobat, ingat akhirat. Ucaplah Astaghfirullahalazim, kata dia. Cuba tengok mereka itu pernah hidup. Sekarang mereka di mana, kata Wali Band? Mereka di tanah. Dulu mereka pernah hidup. Sekarang mereka di mana? Sekarang mereka di tanah. Jadi kita kena ingat, buat apa kita nak ngata pada orang? Kita mati juga. Tak salah bergaduh-gaduh. Semalam kita sembahyang Jumaat. Bila kita sembahyang Jumaat semalam, kita mandi awal-awal. Pukul 10.30 dah mandi. Ambil sunat Jumaat. Pakai minyak wangi, pakai jubah putih, pakai serban merah, pakai serban. Bawa pula ke masjid, sejadah kecil dengan tasbih. Duduk di penjuru masjid. Subhanallah, subhanallah. Ui, baiknya. Pukul 11 dah datang. Pukul 11 datang nak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila khutbah tidur. Dah awal datang, tidurlah dia, letih dah tunggu. Dengar khutbah. Habis tu semayang pula Allahu Akbar. Habis semayang pula 7 Fatihah, 7 kali Qul Huwallah, 7 kali Qul A'udzu Birabbil Falaq, 7 kali Qul A'udzu Birabbin Nas. Tak bergerak, tak berubah kaki. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Bagusnya habis-habis Qul Huwallah pula, baca pula semayang sunat. Pukul 3 baru balik, baru makan nasi. Masya-Allah. Isteri ni kata, ya Allah, untungnya dapat suami baik dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab apa? Bangga apa? Suami akak dengan jiran akak dah 6 tahun tak bercakap. Apa akak nak bangga? Suami akak semayang macam itu. Dengan Tok Siak dah 5 bulan tak bercakap. Apa kita nak bangga dengan ibadat kita? Kalau kita duk tak bertegur dengan orang dah 4 hari, 10 hari. Nabi kata ibadat kita ditolak bila kita putus silaturahim. Apa makna kita ibadat kalau kita duk bergaduh? Ni kita datang ramai-ramai pagi ni. Kadang tak tegur. Kita duk sebelah geng kita. Yang bukan geng duk belakang kita. Datang juga menyampak aku. Tahu? Aku tengok dia tadi lemah semangat. Duk bercakap macam itu. Sibuk je datang kan? Tuan-tuan, cuba kali ke belakang, salam dengan dia. Assalamualaikum. Dia pun sambut aku salam. Sihat ke? Sihat. Dah lama kita tak cakap ya. Tuan-tuan dah sambung silaturahim, barulah ibadat terangkat. Ini sibuk baca Yasin ni 10 Syaban 3 kali. Sampai 10 malam baca Yasin. Letih Elio ni habis dah 2 botol ni nak baca Yasin. Tapi kita putus silaturahim, ibadat ditolak pada malam nisfu Syaban. Apa faedah?
Nabi kata walaupun kita ibadat banyak macam mana pun tetap tergantung jika kita buat dua perkara. Pertama syirik pada Allah, yang kedua memutuskan silaturahim. Tuan-tuan tak letih lah? Tuan-tuan tak letih ke hidup? Tak penat lah? Saya penat lah. Penat. Macam-macam masalah. Dulu tak ada isteri, bila ada isteri masalah. Dulu tak ada anak, bila ada anak macam-macam masalah. Dulu tak ada rumah, bila ada rumah macam-macam masalah. Dulu tak ada kerja, bila ada kerja macam-macam masalah. Dulu tak ada jiran, bila ada jiran macam-macam masalah. Dulu tak ada bisnes, bila ada bisnes macam-macam masalah. Dulu tak datang masjid, tak ada masalah, bila datang masjid banyak masalah. Letih tuan-tuan. Kita penat dah, macam-macam masalah. Kereta rosak, orang pula duk kutuk, mat kereta tu duk rosak, tak berhenti, hang jual lah. Kita pun nak bengang lah. Asal jumpa dia suruh jual kereta. Kereta hang rosak tak berhenti, hang jual lah. Aku takkan jual, pasal kereta aku bila rosak tak berhenti. Kereta lain kalau rosak berhenti. Aku nak jual apa kereta aku, rosak pun tak berhenti. Buat apa aku nak jual? Boleh faham kan ni? Kereta kita rosak tak berhenti, jalan lagi. Kereta orang lain rosak berhenti, elok tepi jalan tu. Buat apa kita nak jual? Kita macam-macam masalah, sakit, miskin, payah, anak, bersalin, mengandung, dengan mak mertua, macam muka dengan adik ipar. Letihnya tuan-tuan. Kalau boleh kita nak rehat. Bilakah tempatnya? Manakah tempatnya? Tempat yang paling sesuai nak rehat ialah kubur. Kalau boleh kita masuk kubur nanti, tak mau dah letih-letih dah. Tak mau dah. Kalau boleh dalam kubur ni kita jadi tetamu malaikat. Malaikat tepuk belakang kita. Tidur, cek. Tidur kami tak kacau. Tuan-tuan tak mau kan? Sekarang ni kita letih, makan ubat saja pening, segenggam setiap pagi. Bangga pula tu. Dia agak ni ubat saya ni, kalau tak makan ni teruk saya. Bangga pula tu makan ubat. Letih tuan-tuan. Nak beratok, ambil nombor, nak beratok, doktor panggil, dah sampai doktor tak ada pula, tunggu dia pula. Letih lah. Sekali lagi tunggu suami pula janji pukul 4:30 baru sampai. Letih sungguh lah. Balik rumah kena masak pula, tengah-tengah masak air bumbung jatuh, hujan. Berhenti pula masak, api tukar bumbung pula, mak leha tu ganti bumbung pula. Teruknya. Apa sebab kita nak rasa susah lagi dalam kubur? Sepatutnya dalam kubur dah pencin. Kita merasa duit pencin dalam kubur. Macam mana Ustaz merasa duit pencin? Sekarang ni kita tengah kerja, ibadat-ibadat kita, pahala-pahala kita disimpan satu tempat, simpanan tetap. Nanti dalam kubur kita akan rasa simpanan tetap itu. Itulah pencin dalam kubur. Jadi tuan-tuan kalau nak jadi macam itu, tolong jangan buat maksiat. Jangan berhenti daripada maksiat. 2 hari lepas ada orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya tak boleh berhenti daripada maksiat. Saya tak boleh berhenti, Ustaz. Tolonglah saya, Ustaz. Akak kahwin lah akak. Dia kata dia tak boleh. Dia kerja dia nak tidur dengan jantan. Dia kata dia tak boleh. Nafsu dia kuat, dia tak tahu, Ustaz. Kahwin lah akak. Pergi kahwin dengan orang kuat nafsu juga. Negro ke Afrika pun cari. Kesian tuan-tuan, umur 30 rupa datang jumpa. Macam mana? Saya tahu dosa, Ustaz. Saya tahu dosa. Saya dengar CD Ustaz, tapi saya tak boleh ubah. Macam mana nak buat? Saya kata kahwin, puasa, kahwin, puasa. Baca Quran banyak-banyak. Siapa nak bagi nama ya? 30 lebih tuan-tuan. Hara tuan-tuan ni. Nafsu diikut. Jadi tolong stop. Yang pertama tolong stop maksiat yang kita buat. Yang kedua, kalau ada benda yang zalim yang kita buat, pulangkan balik pada orang kezaliman itu. Yang ketiga, kalau kita ini memutuskan silaturahim, tolong sambung silaturahim. Supaya mati kita dalam kubur jadi lapang dalam kubur, jadi terang dalam kubur, tak ada kena seksa. Sebab kita dah penat hidup.
Dalam dunia ni kita letih dah tuan-tuan, letih dah macam-macam masalah. Ada suami pukul, ada suami diterajarnya, ada suami disimbah cukanya. Tiba-tiba kita tak sembahyang. Dahlah dalam dunia hidup sengsara, sudahlah dalam dunia hidup susah, tak sembahyang pula, buat jahat pula, masuk kubur kena seksa lagi. Di dunia kena seksa, dalam kubur kena seksa. Biarlah kita miskin dalam dunia je, nanti kaya dalam kubur. Biar kita miskin dalam dunia ni, nanti Allah bagi senang dalam kubur. Dengan syarat buat ibadat kepada Allah. Tapi sayang, miskin di dunia, melarat di dunia, ibadat tak buat, melarat juga dalam kubur. Ini manusia yang sebenar-benar rugi. Baik, kemudian kata Nabi, bi'sal abdun ata wa tara wa nasiyal mubtada wal muntaha. Manusia yang paling buruk kata Nabi SAW ialah manusia yang ata wa tara, meninggikan diri dan sesat. Yang keseterusnya kata Nabi, meninggikan diri dan jadi sesat. Tak nak ikut yang benar. Dia lupa dia tu datang daripada mana. Dia datang daripada mana dia pun tak tahu. Kita kata tak betul. Ada orang di satu negeri saya mengajar, dia kata tiap-tiap malam roh Nabi Isa main kat dia. Tiap-tiap malam roh Nabi Muhammad main kat dia. Sejak dia mengaji dengan satu tok guru daripada Indonesia, dia kata tiap-tiap malam Nabi Isa datang, roh Nabi Muhammad datang. Masya Allah. Dia kata, Ustaz, saya bila-bila masa saya boleh panggil pak menakan saya. Saya tanya, pak menakan kamu siapa? Pak menakan saya Allah. Wah, sudah tuan-tuan. Kita kata sesat ni abang. Salah ni, tok guru mana abang belajar? Ustaz jangan kata tok guru kami sesat. Nampak? Inilah nama dia. Ata wa tara. Tinggi diri dan sesat pula. Saya kata mana boleh anggap Allah tu pak menakan? Dia kata saya boleh panggil pak menakan saya anytime. Subhanallah. Bila kita cakap kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat, dia marah kita. Tok guru kamu tak betul, dia marah kita. Saya pernah kena serang tuan-tuan di rumah saya. Saya kata dalam Islam mana ada berubat, buang saka, ambil bulu, ambil darah. Mana ada? Rambut nak, bulu misai nak, bulu hidung nak, semua lah bulu dia nak. Kemudian nak darah 3 titik, boh atas plastik, darah kita tu cocok, pak ambil. Nak kambing seekor, nak ayam putih. Kemudian kita nak peranyukkan di sungai. Mana boleh? Syirik. Bila saya cakap syirik, yang tanya pada saya ni pergi report dekat tok guru dia. Ustaz Kazim kata syirik. Dia datang tuan-tuan. Saya tengah ceramah di satu pejabat, dia datang 5 orang. Saya kata apa hal dia ni datang ni? Nak dengar ceramah ke? Ya, orang pejabat tu pula kata, banyak geng Ustaz Kazim ni. Habis ceramah, dia jumpa saya. Aku nak jumpa hang. Nak jumpa saya apa? Ada lah, hidup dan mati. Oh, sudah tuan-tuan. Saya kata lah macam ni, lepas ceramah ni, mereka buat jamuan, saya nak makan dulu. Apa-apa pun, kita makan dulu. Dengan puak-puak ni bukan boleh buat sirih, buat lawak-lawak. Dia tunggu saya dekat kereta dengan bonzer dia tunggu sekali. Tuan-tuan, saya kata apa hal? Aku tak kacau hang cari makan, hang jangan kacau aku cari makan. Ui, tuan-tuan, badan dia besar-besar, saya kecil je. Saya kata kita ni di tempat orang, ni pejabat kerajaan, malu ke orang. Lah macam inilah, kita pergi rumah saya. Nampak tak? Itulah kena cerdik. Bila dia tahu rumah takkan nak gaduh, dia serang rumah saya, boleh tangkap lah. Dah dalam rumah saya katuk dengan parang pun tak apa, dia masuk dalam rumah saya. Bila pergi dalam rumah saya ada pembantu rumah. Dia masuk, saya panggil pembantu rumah saya. Pembantu rumah saya nama Azizi, laki-laki tu kan, pembantu rumah saya. Ji, buat air Ji, kita ada tetamu. Aku datang bukan nak minum. Sebagai tetamu kita kena hormat. Ji, buat air Ji. Yang Ji ni buat ketok-ketok macam labu-labi je tu.
Buat, saya kata apa yang marah tu? Dia kata, hang kacau periuk nasi aku. Saya kata tak boleh. Syirik. Saya buka dekat dia kitab. Ni dia kitab. Dia kata haram berubat dengan benda-benda itu. Ni dia kitab kata haram. Aku tak nak baca. Memang tak nak baca lah. Hang tak reti Jawi. Saya kata kalau hang boleh hurai benda ini, kalau hang boleh baca benda ini dan hang kata hang betul, saya ikut cakap hang. Dia cakap, saya patah, dia cakap. Lalah dia halau budak-budak dia. Hampa semua keluar. Sebab saya tak main perasaan dia, saya main budak-budak dia datang. Cuba tengok Tok Guru hampa. Saya nak cakap, dia potong. Dia potong, saya nak cakap. Gila nak cakap ni. Saya tak hentam dia. Saya main perasaan budak-budak dia yang 4 orang tu. Cuba tengok Tok Guru hampa. Saya baca kitab pun dia kata salah lagi. Kalau kitab pun tak salah, kalau kitab pun salah, hadis pun salah, macam mana nak ikut ni? Lalah dia kata kat budak-budak dia, hampa semua keluar. Ni yang antara aku dengan dia. Sebab apa? Dia takut budak-budak dia berubah. Saya kata dekat dia, ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Kalau hang tolak Quran, tolak hadis Nabi, saya tak tahu lah. Saya tetap pegang sini, perbuatan hang berdosa. Dia bangun, dia tampar meja makan, pegang. Hang munafik, kata dia. Munafik pun munafik lah, jangan sesat sudah. Tuan-tuan, dah lah sombong, meninggikan diri, nak membuat ajaran sesat pula. Ini ni seburuk-buruk manusia. Sebab tu tuan-tuan, saya 18 tahun, 19 tahun saya ceramah ni, macam-macam manusia datang. Saya jumpa beribu-ribu perangai manusia. Macam-macam. Tapi tuan-tuan tengok saya relax. Alhamdulillah, setakat ni Allah bagi kerelaxkan. Mungkin kerana Goodman Brothers namanya. Relax. Jadi kita duk pegang lagu relax ni kan. Tenang. Nanti saya bacakan kepada tuan-tuan doa yang saya nak baca di rumah Menteri Besar besok. Ni doa ni. Doa ni saya amal bertahun-tahun. Doa nak bagi relax. Kalau orang buat pada kita, orang yang buat tu pula rasa tak tenteram. Kita pula Allah Ta'ala bagi ketenteraman. Jadi dalam sebulan 2 ni, banyak ilmu-ilmu, amalan-amalan saya yang telah saya bagi pada tuan-tuan. Yang jadi rahsia saya. Tapi saya kongsi dengan pelajar-pelajar seluruh Malaysia. Sebab saya duk amalkan benda ni memang mustajab sangat. Ya, orang buat jahat pada kita, Allah bagi baik pada kita. Allah balas baik-baik dengan kita. Sebab tu ada orang tanya saya macam-macam, ustaz, orang hentam ustaz, orang fitnah ustaz. Tapi dalam duk tiba-tiba ustaz siap sekolah ustaz. Cantik sekolah ustaz. Walaupun buat tali api, tak apalah. Jadi macam mana ni tu? Ini amalannya. Ya, selalunya orang tua-tua kata, bila nak mati, kalau dia buka rahsia dia, itu tak lama nak mati. Jadi mudah-mudahan umur saya panjang. Saya pun tak tahu kenapa saya nak bagi pada tuan-tuan. Banyak sangat doa dalam 3 bulan ni kalau tuan-tuan perasan, yang menjadi amalan saya. Saya pun tak tahu sebab apa saya nak bagi. Mungkin dah nak sampai ajar ke mak dah. Sendiri kita tahu perasaan kita. Baik aku bagi daripada aku simpan, baik aku bagi pada orang. Ya, amalan-amalan tu. Jadi tuan-tuan, bila orang nasihat kita, bila orang ajar kita, janganlah sombong dan terus berada dalam keadaan meninggikan diri, bantah, tak mau ikut dan sebagainya. Sedangkan benda itu akan menjadikan kita teruk. Orang nasihat kita tak betul, ajaran kamu tak betul, ikut je lah. Pasal apa kita nak sombong diri pula? Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.